وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang amat-amat saya kasihi, yang sangat-sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Tidak ada lafaz yang lebih indah untuk kita rafakkan, hanyalah alhamdulillah, kesyukuran yang tak terhingga. Kita serahkan hanya saja kepada Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, zat yang tidak pernah lupa, zat yang tak pernah tidur, zat yang tak pernah lalai, atas penciptaannya kepada kita, atas keizinannya, atas jemputannya. Maka pagi ini kita kembali hidup selepas kita mati untuk separuh mati, iaitu tidur dalam beberapa jam dengan izin Allah. Nikmat yang tak pernah putus. Tidur satu nikmat, jaga itu satu nikmat. Segala-galanya adalah nikmat. Jadi nikmat Tuhan mana, nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? Maka tidak ada pendustaan, tak ada yang kita nak nafikan. Yang ni bukan Tuhan punya, yang ni bukan Allah punya, yang ni aku buat sendiri, tak ada. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tak ada yang bukan dia punya. Semua dia punya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, pagi ni kita kembali berkuliah. InsyaAllah kita akan sambung daripada kitab Jauhar kita, iaitu pada membicarakan tentang kelebihan fadail. Fadail ni kelebihan ataupun keistimewaan ataupun anugerah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sembahyang berjamaah. Yang mana hari ini kita sambung pada muka surat 80-86. Dan sabda Nabi SAW, man shalla salat subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian duduk menyebut akan Allah Ta'ala hingga naik matahari, adalah baginya dinding daripada api neraka dan lepas ia daripada neraka. Ini satu hadis yang telah pun dibawa datang daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa yang duduk siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah. Sembahyang subuh secara berjamaah ini sama ada dia keluar pergi sembahyang di surau, di masjid, ataupun di dewan, ataupun di sembahyang di rumah secara berjamaah. Sekurang-kurang jemaah ialah dua orang. Kata Nabi SAW, lepas habis dia sembahyang, summa jalasa yadhkurullah Ta'ala, kemudian dia tak terus bangkit. Lepas bagi salam, dia tak terus bangkit. Kita tengok sebahagian ada orang yang sembahyang berjemaah, lepas bagi salam, pakat bangkit, cabut, lari balik. Dan kita bersangka baik, mungkin dia ada hajat yang tersendiri, dia nak pergi kerja dah terlewat,
Mungkin dia nak terkencing ke, dia nak terberak ke pagi-pagi. Nah, tapi ada yang saja dia memang suka bangkit. Lepas bagi salam tu bangkit lah. Bangkit bukan pergi mana, kadang duduk di luar, tunggu melenggung orang lain nak turun. Pun ada juga orang yang macam tu. Ini yang diistimewakan pada sabda Nabi SAW ini, iaitu lepas bagi salam dia tak terus bangun. Tak terus bangun. Kalau bagi mazhab Imam Syafi'i, kita ada step yang Imam Syafi'i ajak kan. Sekurang-kurangnya istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua dipetik daripada hadis-hadis sahih. 10 kali. Allah ma'jirna minan nar 7 kali. Jadi kita tak tergamak nak bangkit. Sebab apa? Di situ adanya gedung pahala yang begitu banyak. Kalau kita bangkit bermakna orang kita ni dah pi berjumpa dengan Allah Ta'ala, dihidangkan pahala punya banyak. Takkan kita nak tolak macam tu saja. Kita nak bangkit tinggal buang hanya kerana urusan dunia yang sedikit. Tapi kalau dah kita dah berjanji, lagi lepas subuh kita keluar terus, jangan lambat nak. Jadi kita tu naikkan. Sebab kita nak terlepas daripada sifat munafik. Kalau tak ada apa ni, sediakan sedikit ruang kita untuk yazkurullah Ta'ala. Apa dia? Berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau tak mau angkat tangan, tak ada doa pun, tak apa. Nah, tapi berkira apalah. Allah Ta'ala kata, Fadu'uni astajib lakum. Mintalah doa dekat aku. Aku nak bagi dekat hampa. Jadi kalau dah Allah Ta'ala kata macam tu, Allah Ta'ala suruh kita berdoa, takkan kita tak mau kot, aku nak bagi. Allah akan bagi. Nah, Allah akan bagi. Cuma kadang-kadang lambat. Ataupun kebiasaannya lambat. Kita tahu, kita faham, kita dah diasah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita minta, tak dapat, minta, tak dapat. Jangan keras. Jangan putus asa. Sekali lagi minta pula. Zuhur tak dapat lagi, asar minta pula. Asar tak dapat, maghrib minta pula. Isya minta pula. Esok minta lagi, lusa minta lagi. Tahun ni tak dapat, tahun depan minta lagi. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah terlalu banyak. Allah bagi apa yang kita perlukan. Kita minta apa yang kita mahu. Kita tak tahu apa yang kita perlukan. Tapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Maka Allah akan beri apa yang kita perlukan. Jadi apa yang kita dapatkan itu yang kita perlu. Kita sakit, kita minta doa ke Allah Ta'ala, sembuhlah sakit aku ni. Lama dah ya Allah aku sakit ni, awaklah tak baik-baik. Macam-macam ubat dah aku makan ya Allah. Ubat itu aku tahu perantaraan hanya wasilah saja. Tetapi engkau yang maha menyembuh. Aku baca doa daripada Al-Quran, ya Allah tak baik-baik juga. Kenapa tak sembuh-sembuh ya Allah? Engkau yang maha menyembuh. Tak sembuh juga. Kenapa? Kerana Allah kata dosa kamu banyak lagi. Yang perlu aku kifaratkan. Maka bersabarlah hambaku. Kita bersangka baik dengan Allah. Dosa aku ni banyak lagi. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi sembuh sakit aku ni. Walaupun macam-macam ubat kita makan. Macam-macam tabib dan doktor kita pergi jumpa. Tapi masih berterusan sakit kita ni tak baik-baik. Dengan sebab apa? Bersangka baik dengan Allah. Banyak lagi dosa aku dengan Allah. Yang perlu dikifaratkan. Maka dengan sebab itulah sakit ini terus berdampingan dengan aku. Alhamdulillah. Engkau pilih aku ya Allah. Di antara seramai-ramai hamba-Mu, Engkau pilih aku untuk menanggung kesakitan ini. Kerana Engkau tahu aku boleh menanggungnya. Sentiasa bersangka baik. Munajat ni waktu bila ni? Lepas sembahyang tu sebenarnya kita ada masa dengan Allah. Cari sedikit masa kita dengan Allah. Yazkurullah Ta'ala. Berzikirlah menyebut nama Allah. Berzikir menyebut nama Allah ni tidak semestinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi apa juga sesuatu yang berkaitan antara kita dengan Allah. Kita sembang dengan dia. Sembang dalam bahasa Melayu. Yang memang kita faham. Dan Allah Ta'ala itu maha memahami. Sembanglah, abaklah masalah apa yang tak selesai lagi. Kan kita bila masalah ni, kalau boleh kita nak cari orang nak kongsi kan. Kita ada Allah, untungnya kita. Orang Islam ni untung kita ada Allah.
Sebut ya Allah, aku ni macam ni ya Allah. Kan kita sembang aku saja dengan Allah. No? Kita tak sembang saya. Kita tak cakap cik. Kita tak cakap I. Kita kata aku ya Allah. Aku ni macam ni ya Allah. Sebab apa? Sebab kita nak begitu dekat dengan Allah. Begitu mesra dengan Allah. Sebab tu kita gunakan perkataan aku. Bukan korang ajar. Nah, awak dengan Allah cakap aku. Tak elok tu. Tak, sebab kita nak begitu mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu zat yang menciptakan kita, satu zat yang sentiasa memelihara kita, satu zat yang tak pernah sesaat pun terlepas pandang daripada kelakuan kita, mencatat setiap amalan kita, setiap saat yang berdetik, sentiasa Allah ada dengan kita. Maka berbicaralah dengan Allah. Kalau kata kita bagi salam bangkit macam tu saja, tak berdosa sikit pun. Tapi rugi, nah. Rugi sangat-sangat. Bermakna kita menolak pahala yang amat besar, kita tolak ke tepi, kita bangkit tinggal buang. Kalaulah kita ni orang main rumah kita hidang kat dia macam-macam makanan istimewa. Dia main-main, dia tengok-tengok makan, saya tak makan semua ni, dia bangkit. Kecil hati kita, kan? Allah Ta'ala dia hidang dekat orang yang bersolat ni adalah hidangan yang paling istimewa sebab kita tak nampak. Ha? Jadi kalau kata kita bangkit tinggal bang, rugi sangat-sangat. Sekurang-kurangnya 3 kali istighfar, itu paling kurang. Dah termasuk di antara yang disebut oleh Nabi SAW, Yadhkurullah Ta'ala. Katalah ni sakit perut sangat ni, nak ke tandas. Tak ada dah, sambil buka telekong ni, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, sambil buka telekong. Janganlah sambil duduk membuang tu pun nak baca, yang tu haram lah balik dah. Okey. Sampai bila? Yang ni Rasulullah sebut. Hatta tatlu'a syamsu. Yang Nabi sebut ni sampai terbit matahari. Ini yang tak ada tugasan lah, yang tak ada tugasan dalam rumah dia. Suami dia tak panggil, suruh sediakan air. Anak dia tak kalut nak pergi sekolah. Dia tak kalut nak mengasuh cucu dia. Dia boleh duduk terus berzikir kepada Allah. Lepas satu zikir kepada satu zikir. Lepas satu zikir kepada satu zikir. Mula-mula habis zikir lepas solat. Sambung dengan al-ma'thurat. Selesai baca al-ma'thurat, sambung dengan hizib. Habis dengan hizib, disambung pula dengan tasbih-tasbih zikir harian. Sampai terbit matahari. Hatta tatlu'a syamsi. Kata Nabi SAW, apa yang diperolehi? Kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Akan diperolehi, akan didapati padanya iaitu sitrun. Sitrun ini satu dinding, satu tembok, satu hijab daripada neraka. Akan terlindunglah diri mereka itu daripada api neraka. Diciptakan satu sitr, satu dinding daripada neraka. Wa bari'um minan nar. Dan juga dia kata terlepas ia, bebas ia daripada neraka. Pemurahnya Allah. Allah itu maha pemurah. Kita bayangkan macam ni. Okay? Kita pergi sembahyang. Sebelum kita masuk dalam solat ni, kita bawa dosa banyak. Kita memang hamba Allah yang berdosa. Dalam dosa kita yang begitu penuh, sepenuh-penuh diri kita menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap ungkapan kita rukun fi'linya, dalam setiap rukun qaulinya, dalam setiap rukun qalbinya, Allah Ta'ala sedang mengkifarat dan mengampuni dosa kita. Tadi neraka menyala-nyala untuk kita. Kemudian lepas bagi salam, ada dinding, ada sitrun yang Allah Ta'ala sediakan. Kita bangkit, kita tolak tak ambil dinding. Kita sanggup mengambil lagi kepanasan bahang neraka. Itu pilihan Rasulullah kata. Tak berdosa pun, tak berdosa pun. Itu pilihan kamu. Ambillah sitr. Ambillah satar. Satar ni adalah disebut sebagai dinding. Menghindarkan diri kita daripada api neraka, insya-Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak keluar pergi sembahyang berjemaah subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam akan selalu berdoa. Doa ni kita ungkap dalam bahasa Melayu lah, lebih mudah yang kita ingat.
ketika mana dia nak keluar melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah cahaya padaku, pada hatiku, pada lisanku, pada telingaku, pada mataku. Kemudian dia kata, jadikanlah cahaya dari belakangku dan depanku, kiriku, kananku, atasku dan bawahku. Itu doa yang Nabi selalu bawa waktu mana dia hendak keluar pergi solat berjemaah. Okey, kita tak keluar rumah. Kita biasanya orang perempuan ni dia akan sembahyang dalam rumah. Mungkin ada yang boleh dia tangkap dalam rumah tu untuk berjemaah. Kita ni kita tak boleh nak keluar kan. Kita carilah yang mana malam-malam pi sembahyang berjemaah kalau yang ada. Okey, yang tak ada, jangan susah hati. Yang tak ada jangan sedih. Ada pahala lain Allah simpan. Tapi kalau yang ada tu, yang jemaah pun dia tak mau pi, kita suruh pi sembahyang jemaah pun dia tak mau, dia nak sembahyang di rumah, tangkap dia. Tadi dah tak mau pi sembahyang jemaah, hang duduk di rumah, jadi imam dekat aku. Jadi kita suruh dia jadi imam dekat kita. Nah, maka kita boleh baca doa ni. Doa yang dikongsi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan katanya, Rasulullah setiap hari nak keluar pergi sembahyang berjemaah, baginda tak pernah tinggal doa ni. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah pada hatiku, pada lisanku, pada mataku, pada telingaku cahaya. Dan jadikanlah cahaya itu dari depanku, dari belakangku, dari atasku, dari bawahku, dari kananku, dari kiriku. Cahaya apa ni? Cahaya petunjuk daripada Allah agar kita terus istiqamah di atas jalannya. Itu permohonan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ukhuwah sekalian, kita dengar nah, doa-doa Rasulullah amat panjang. Walhal baginda sempurna. Taubat Rasulullah amat banyak, istighfar Rasulullah amat banyak. Walhal baginda tak ada dosa. Allah, Allah, Allah. Ha? Malulah kita yang banyak dosa, malulah kita yang tidak sempurna ini, jikalau setiap gerak-geri kita tak mau ambil apa yang Rasulullah buat. Orang yang berdosa, orang yang tak berdosa sentiasa berdoa. Ni orang yang berdosa seperti kita menolak doa-doa seperti yang diajar, amatlah malu sangat-sangat. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis seterusnya, dan sabda Nabi SAW lagi, salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi wahdahu khamsan wa 20 darajah. Sembahyang seorang lelaki di dalam jamaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri dengan 25 darjat. Ini sembahyang di dalam negeri. Sembahyang dalam negeri. Adakah sembahyang luar negeri? Orang yang tak musafir. Maksud di sini sembahyang dalam negeri ni orang yang tidak bermusafir. Nah, yang duduk di rumah dia, yang tak ke mana-mana. Nah, pahala dia dapat 25 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa hadis yang diriwayatkan baginda kata 27 darjat akan diperolehi apabila bersembahyang secara berjemaah. Sembahyang di rumah dapat RM1. Pergi sembahyang jemaah dapat RM27. Berebut-rebut. Masjid kena buat 4 tingkat lagu sekolah tu. Sebab apa? Jemaah ramai sangat. Cuma pakat nak pergi kutip 27. Tapi malangnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah, kata Allah. Sesungguhnya manusia ni dia suka benda yang nampak di mata dengan segera. Ajilah ni benda yang segera dapat. Allah dah sebut dah. Kita akui bukan dia tu, bukan orang ni, bukan kau ni. Kita akui diri kita pun macam tu. Kalau boleh kita nak nampak benda tu dengan segera. Nampak hasil dia, terus kita rasa gemak nak. Kata Allah memang. Wa yadharuna wara'ahum yawmal qiyamah. Kan dia membelakangkan di belakang. Dia tinggal. Dia letak
kenikmatan akhirat itu dia letak di belakang. Buat tak nampak. Benda tak nampak. Jadi dia duk hambat benda yang dia nampak. Jangan kata apa. Hari ni hampa tak pergi sembahyang subuh. Kalau hampa pergi sembahyang subuh, mereka bagi nasi lemak seorang sebungkus. Betul ke? Esok kita pergi. Pakat pergi bagus masjid tu. Tiap-tiap pagi dia bagi sarapan. Penuh. Nah, penuh. Dapat nasi lemak. Dengan TO seorang sebungkus pun kira okey lah. Janji ajilah sesuatu yang nampak. Kalau pi melengum saja balik main duk mengantuk. Malah lah tak payah pi lah. Apa tu jugalah lah. Ini darjat kita tak nampak. Darjat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya, yang Maha Memberi. Pemberian Allah tak pernah putus dan Allah tak pernah apa-apa. Allah tak pernah miskin dengan pemberian kepada kita ni daripada mula-mula sekali diciptakan langit dan bumi, pemberian Allah hingga sampai kiamat. Allah Ta'ala takkan pernah miskin. Takkan pernah habis perbendaharaan Allah. Kerana Allah itu Maha Kaya. Langit dan bumi adalah miliknya. Segala isi di dalam adalah miliknya. Jangan kita meragui dengan pemberian Allah. Yakin dan percaya dengan sesungguh benar. Sedikit amalan, banyak imbuhan daripada Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Dan lagi dia kata, فَإِذَا صَلِّهَا بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ 50 darajah. Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjamaah di dalam musafir, maka menyempurnakan ia akan wuduknya dan rukuknya dan sujudnya, yakni dengan sempurna segala syaratnya dan segala rukuknya, sampailah sembahyangnya itu kepada 50 darjat. Kalau tadi dia habaq 25 darjat untuk orang yang sembahyang dalam negeri. Maksudnya dia bukan orang musafir. Tetapi kalau dia orang yang musafir, orang yang keluar. Maksud musafir ni orang yang keluar daripada rumah atas tujuan-tujuan tertentu. Syarat dia tujuan yang baik. Nak ziarahi adik-beradik ke, nak keluar pergi makan kenduri di tempat jauh ke, nak pergi hulurkan bantuan ke, nak pergi berziarah mengeratkan silaturahim ke, nak pergi makan angin menghiburkan hati, melihat keagungan Allah ke. Itu ibadah lah. Dia pergi mana? Pergi makan angin. Makan angin satu ibadah. Kita menghiburkan hati milik Allah. Kita menghiburkan orang yang kita sayang. Kemudian kita melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itu juga pahala. Itu juga dinamakan satu musafir yang bersifat ibadah. Kalaulah dalam perjalanan musafir kita itu, kita singgah di bahagian-bahagian masjid ataupun surau, yang mana ketika itu masuk waktu solatnya, orang nak buat sembahyang berjemaah, rebutlah pahala tu. Rebutlah pahala tu. Yang mana kata Nabi SAW, sempurna wuduknya sempurna diambil. Kemudian dia kata, sempurna rukuknya dan sujudnya. Maksud dia tamam lah. Kita buat tamam secara berjemaah dengan orang yang bermukim, sedangkan kita musafir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah sempurna rukun dan syarat, sembahyang zuhur buat 4 juga. Kalau kata kita berhenti asar pun buat 4 juga, padahal dia musafir. Musafir Allah Ta'ala bagi satu rukhsah. Rukhsah ini satu kemudahan, boleh jamak. Pasal apa hampi ikut musafir? Pasal apa hampi ikut depan sembahyang tamam? Sebab nak rebut pahala yang ni. Kata Allah Ta'ala, pahala ni sembahyangnya itu sampai dapat 50 darjat. Daripada kerana dia menyempurnakan solat fardunya secara berjamaah, walhal dia boleh memilih untuk menjamak dan mengkosorkan solatnya. Boleh dah nak jamak, awak pula tak boleh. Walaupun dia ikut imam. Imam tu imam tamam. Dia sampai-sampai masjid, azan zuhur. Semayang. Pesan pula, tak usah ikut imam tau. Pasal apa tak usah ikut? Boleh ikut.
Kita kena jamak sebab kita lebih daripada 2 marhala. Ya benar. Kita lebih daripada 2 marhala. Tapi kita boleh ikut imam secara tamam. Sebab apa? Kalau nak dapat pahala 50 ni. Itu pilihan ke atas kita. Nah, kita pun buat. Kita pun buat ikut imam. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala takbiratul ihram baca semua. Mungkin di hujung-hujung Fatihah tu lintaskan di hati. Sat lagi. Cakap Pulau Pinang tu koi. Jangan cakap dekat-dekat. Sat lagi aku nak jamak dengan asar sebagai jamak takdim. Okey dah. Dah niat jamak dah tu. Dah. Sat lagi nak jamak. Lepas bagi salam zuhur ni, secara tamam dengan imam ni, aku nak jamak dengan asar pula sat lagi. Dapat jamak. Pasal apa? Nak dapat 50 bukan senang. Bukan RM50, 50 darjat yang akan Allah Ta'ala berikan. Takkan kita nak tolak? Kan? InsyaAllah. Ini adalah janji Rasulullah. Kita tahu Rasulullah tidak pernah memungkiri janji. Rasulullah tak pernah cakap bohong. Rasulullah sentiasa menyampaikan. Jadi peganglah pada sabda Nabi SAW. Kalau kata rezeki kita jumpa. Okey, kalau rezeki kita tak jumpa, kita musafir sama-sama kita. Ajaklah yang bersama-sama kita itu berjamaah. Bolehlah kita nak qasar dan jamak secara bersama sama. Nak cari pahala ni lah. Nak cari pahala berjemaah. Sebab saya pernah cerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum kan. Dalam surah Abasa saya pernah cerita tentang dia. Abdullah bin Umi Maktum ni seorang sahabat yang buta sejak lahir. Dia adalah sahabat muhajirin yang duduk di Mekah, yang mana lahir-lahir dalam keadaan buta, sedia kala dah buta. Di antara orang yang awal beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa istiqamah bersolat jemaah. Jadi bila bermuhajirin, bila berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Umi Maktum ni dia punya rumah jauh daripada Masjid Nabawi. Jauh. Bila dia nak pergi, dia kena pergi awal-awal. Pertama, dia buta. Orang buta berjalan lebih lambat daripada orang yang selik. Lepas tu, yang kedua, dia jauh. Jadi, dia kena pergi awal. Satu hari tu, dia jatuh sakit. Dia demam panah. Dia demam panah. Bila dia nak pergi, sakit sangat orang demam panah ni kan. Sakit sangat dia tak boleh pergi. Bila dia tak boleh pergi sampai masuk hari ketiga, keempat. Rasulullah tak nampak dia. Rasulullah ni seorang sahabat yang penyayang. Mana pergi kawan kita ni lah. Dia sentiasa tahu mana sahabat yang tak ada. Dalam sof-sof berjemaah baginda. Baginda kata, jom kita pergi tengok tang mana dia ni. Kata dia sakit. Dia sakit. Orang buta ni kalau dia sakit lagi kesian. Dan Rasulullah SAW pun pergi dengan para sahabat 2-3 orang nak pergi ziarah. Ziarah orang sakit ni pahala besar sangat-sangat. Kemudian pergilah bila sampai ke rumah Abdullah bin Umi Maktum ni. Tengok-tengok dia sakit. Dia kata dia hampir sihat ya Rasulullah. Maknanya dia nak sihat dah. Esok bolehlah dia pergi jemaah. Dia kata kat Rasulullah. Lepas tu duduk sembang-sembang dengan Rasulullah ni. Sembang sahabat dengan Rasulullah. Sembang penuh mesra. Sembang penuh mawadah. Mahabbah. Warahmah. Dia tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Orang seperti aku ni. Seperti dia yang buta. Yang tak berapa sihat ni. Dia kata. Kalau tak pergi sembahyang jemaah tak apa tak? Tak apa tak? Kemudian Rasulullah kata. Wahai Abdullah. Ketika mana azan dilaungkan, dengar tak? Sampai tak rumah hang? Dia kata dengar. Suara Bilal ni dia kata kuat sungguh dia kata. Allah Ta'ala hantar dengar sampai rumah aku walaupun jauh. Bukan ada mikrofon waktu tu lah. Dia kata dengar dia kata. Maka Rasulullah kata jikalau selagi suara azan itu sampai ke pendengaran rumah kamu walaupun kedudukannya agak jauh, hang tetap kena pergi sembahyang berjemaah. Dia kata,
Aku buta ya Rasulullah. Mata kan tak nampak. Badan pun tak berapa sihat. Maka kata Rasulullah, selagi sampai suara azan, kena pi. Han kena pi juga. Lepas tu dia kata, tak apa. Nah. InsyaAllah, insyaAllah. Oh, tak ada lah dia kata, nak kena pi juga. Dah. Dah padahal buta pun suruh pi. Kejam sungguh. Dah. Tak kata. Kalau kita kata, no, sahabat dia sayang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sayang kepada sahabat. Pi sebab Rasulullah kata dapat pahala banyak. Lagi jauh perjalanan kamu, lagi banyak pahala kamu. Wahai Abdullah bin Umi Maktum. Pilah, nah. Dia kata kalau sedemikian, maka aku akan pergi. Itu yang dia kata, nah. Keesokan dia pi, nah. Dia pi, dia berjalan, pi sampai di tengah jalan. Kan bila dah lama tak pi melalui jalan-jalan jemaah dia, uh, struktur ataupun permukaan padang pasir ni kadang-kadang berubah. Bukannya ada penanda jalan. Sepanjang perjalanan tu berjalan selapang-lapang tanah. Kan? Kita ni pun kalau buta, jangan kata apa, ada penanda jalan pun kita tak nampak, no? Jadi macam itulah, keluar dari pada rumah berjalan, melilau-lilau sampai kepada satu tempat, nah, tersepak batu, jatuh, luka berdarah, bahagian kepala dia, bahagian lutut dia berdarah. Nah, bila jatuh dia kata, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Rasulullah. Dia kata sakitnya, orang buta ni tak nampak pun darah mengalir. Nah, apa yang dia rasa, air yang panas keluar daripada kepala dia pegang ini mungkin darah. Tak apalah, dia kata, jumpa dengan Muhammad di masjid. Sekali lagi berhentilah darah ni. Bawa lah dengan keadaan buta berjalan kaki. Nah, dalam dia nak bangkit daripada jatuhnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki, paut tangan dia. Pegang tangan dia, pimpin dia. Bawa dia pergi berjalan. Sampai kepada Masjid Nabawi. Tinggalkan dia di situ. Dia jumpa Rasulullah. Nah, dia habaq kepada Rasulullah, dia jatuh. Rasulullah basuh luka dia. Mengusap luka dia. Yang sakit jadi senang. Nah. Ah, balik pula. Ada laki-laki tu juga bawa dia balik. Kemudian laki-laki tu berjanji esok di depan muka pintu aku tunggu dah. Pagi-pagi. Nah, keesokan pagi. Seterusnya. Sampailah berhari-hari. Dia kata kita ni sembang kok jalan. Tapi aku tak tahu nama hang ni siapa. Siapakah kamu? Lepas tu kata laki-laki ni, yang tak payah tanyalah nama aku ni siapa. Siapa hang? Dia kata kita kena bertaaruf. Nah, seorang lelaki yang budiman, yang baik seperti kamu, kena bagi tahu siapa nama kamu. Kemudian laki-laki tu kata, tak payahlah tahu nama aku ni siapa. Kalau hang tahu, hang tak suka. Siapa? Aku iblis, kata laki-laki tu. Aku ni iblis. Kita orang Pulau Pinang panggil iblis. Ya? Iblis. Aku ni iblis. Allahu Akbar. Dia kata. Allah Maha Besar. Kenapakah dikirimkan iblis untuk memimpin perjalanan aku mengerjakan solat berjemaah? Kenapa dikirimkan iblis? Iblis ni kata, sebenarnya aku yang menawarkan diri pada Allah untuk bawa. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, terkadang-kadang kamu ni di antara yang suka merungut. Hang nak beramalan tapi yang suka merungut. Merungut apa? Dia sakit. Macam kita lah, aduh lah sakitnya. Kita nak buat amalan tapi kita sakit kan. Nak berdiri lama sakit tumit. Nak sujud lama sakit lutut. Nak duduk lama tak, kaki tak boleh nak lipat. Kan kita suka merungut. Ya Allah, bagilah aku sihat. Aku nak sembahyang secara sempurna kan ya Allah. Awak lagu ni, awak lagu ni. Okay. Kata iblis ni tadi, hang ni baik, Abdullah. Baik sangat. Tapi yang suka merungut, mulut suka berbunyi. Dahlah mata tak nampak, mulut saja yang boleh berbunyi. Maka berbunyilah mulut dia tu. Nah. Jadi dia kata, Allah menegur kamu. Dalam perjalanan hari mula yang lepas dia baik sakit, dia jalan nak pergi sembahyang berjemaah tu, dia jatuh, dia kata. Jatuh kamu tu dengan sebab syaitan-syaitan kuncu-kuncu aku ni tolak orang bagi jatuh. Tolak bagi jatuh.
Dengan harapan bila hang jatuh, hang akan patah balik. Tapi semayang. Tapi rupa-rupanya hang bangun, hang meneruskan perjalanan yang hang tak nampak jalan hang nak pergi tu. Dan ketika itu dia kata kuncu-kuncu aku melihat pada lapisan langit dunia, langit pertama, para-para malaikat pakat turun main nak tolong ni. Tolong apa? Menghapuskan seluruh dosa-dosanya, menuliskan kebaikan buat dia, menggantikan pahala-pahalanya. Daripada dosa digantikan dengan pahala. Dia kata, aku cemburu. Dia kata, aku cemburu. Kalau tidak, taklah banyak pahala tu. Tapi pasal jatuhnya kerana pahala jadi berlipat kali ganda. Jadi aku tawarkan agar kamu tak memperoleh pahala yang sedemikian. Dosa kamu diampunkan setengah, ada setengah lagi. Hak setengah tu aku duk jaga tak mau bagi diampunkan. Dengan sebab tu aku tawarkan dia untuk menghantar kamu pergi dan pulang setiap hari. Tu dia dikatakan iblis. Dia akan cuba buat tipu daya kepada kita dengan jalan apa sekalipun. Dia cuba akan buat tipu daya. Nah, walau tak banyak, sikit. Buat baik, dia buat baik. Hang nak habis sembahyang, jom aku hantar hang. Kalau kita letak kedudukan kita di tempat Abdullah bin Umi Maktum, kalau kata kita jatuh, balik tak pi dah lah. Dah siap dah nak pi. Tengok-tengok jatuh. Tak pi dah. Jangan kata jatuh. Kasut putui pun sudah lah. Jalan-jalan ke Allah, kasut pula putui. Patah balik lah. Tak payah pi lah. Ha? Patah balik tak payah pi dengan ayat tu lah. Aku tak pi dah. Punya tak ada semangat dalam diri kita ni. Pi sebab Rasulullah kata pi. Selagi sampai suara azan ke rumah hang, kamu mendengar, maka kata Rasulullah, pergilah kamu. Pi ikut apa yang Nabi SAW beritahu, nasihatkan. Sayangnya kita, no? Sayangnya kita jikalau ditinggalkan. Tapi faham nak? Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan tidak digalakkan untuk bersolat berjemaah. Ini dikhaskan untuk lelaki. Macam mana kita nak dapat pahala ni? Kita suruh yang dalam rumah kita. Yang laki-laki yang ada. Kalau tak ada, tak apa. Allah yang bagi tak ada. Nah, nak buat macam mana? Kami perempuan semua tak ada lelaki. Tak ada lah pahala ni. Ada pahala lain yang Allah simpan. Ha? Jangan kita merungut atas apa yang Allah bagi. Nak buat macam mana? Kami di rumah kami semua perempuan. Tak ada lelaki. Rugilah kami tak ada pahala ni. Jangan kata macam tu. Allah simpan pahala yang lain untuk kita. Allah kan maha kaya. Allah kan maha baik. Baik sangat-sangat dengan kita. Baik, hadis seterusnya. Yang mana kata Nabi SAW, Man adrakal jama'ata arba'ina yauman, kataballahu lahu bara'atum minan nar, wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa dapat sembahyang berjamaah 40 hari, di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada nifaq. Apa dia nifaq di sini? Tanda di situ. Munafik. Tulis di situ. Nifaq itu bermaksud munafik. Ini di antara sabda Nabi SAW. Dan pada setengah riwayat, barang siapa sembahyang 40 hari di dalam berjamaah, mendapat ia akan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram serta imam, di surat baginya 2 kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada nifaq. Ini sifat munafik. Ini yang disebut oleh baginda SAW. Kalau kata kita istiqamah, dapat bersembahyang berjemaah selama 40 hari berturut-turut pada takbir yang pertama bersama dengan imam, maka akan terlepas dari 2 perkara. Iaitu terlepas daripada neraka, yang keduanya terlepas daripada nifaq. Ini sifat munafik. Neraka kita tahu macam mana yang diceritakan neraka, hal ehwal keadaan neraka. Banyak sangat Allah Ta'ala cerita. Dan kita daripada para asatizah kita tahu betapa apinya amat panas yang tak pernah padam. Airnya yang mendidih, menggelegak yang tak pernah putih. Nerakanya
Ada 7 yang teratas dan yang terkebawah. Ha. Begitu juga satu lagi kata Allah, sifat nifak. Nifak ni adalah sifat munafik. Sifat munafik ini yang amat-amat kita takuti kerana kita kemungkinan kita boleh jadi orang munafik atas sifat kita sendiri. Bila berjanji kita mungkir, bila cakap kita dusta, itu munafik. Ha? Munafik ini atau dalam peribahasa Melayu mengistilahkan munafik ini kalau kami panggil dia tu gunting dalam lipatan, talam dua muka, lidah bercabang. Itu munafik lah tu. Nah, pisau dua mata, api dalam sekam. Itu tuduhan-tuduhan kepada orang munafik. Cakap di depan lain, depan kita dia cakap lain. Nah, belakang kita dia cakap lain. Tu talam dua muka dia ni tak boleh pakai. Dia ni talam dua muka. Dia main dekat kita. Dia cerita pasal tu. Cerita buruk kawan tu. Dia pergi dekat kawan tu. Dia cerita pula pasal buruk kawan ni. Itu orang munafik. Ha? Tak terlepas. Sampailah Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran. Surah Al-Munafiqun. Sifat orang munafik ini amatlah dahsyatnya. Ha. Orang munafik ni yang kita takut sangat ni. Sebab orang Islam. Dan kita ni orang Islam. Boleh kita jadi? Boleh kita jadi. Na'udzubillah. Kita boleh jadi. Terkadang kita jadi. Ketika mana yang disebut oleh Imam Al-Baijuri mengatakan ciri-ciri di antara ciri-ciri orang munafik ni bila mana dia solat tapi dia riak. Semayang. Orang munafik ni bersemayang. Tapi riak dia nak tunjuk ke orang. Bila ada orang semayang sunat. Bila tak ada orang semayang fardu saja. Bila ada orang semayang bagi baca lama, surah-surah lama. Kalau dia seorang-seorang surah pun dia tak baca. Nah, kalau orang tengok dia, dia buat bagi elok-elok. Tu semua munafik. Nah, kemudian kalau kata dia seorang-seorang malasnya nak semayang, melewat-lewatkan waktu, cari dulu kerja lain sampai dah habis tak ada apa. Zuhur yang daripada pukul 1:30 pukul 4 baru dia buat zuhur. Ini adalah ciri orang munafik. Kita takut. Kita takut kalau kata kita berada dalam keadaan macam ni. Nah, orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa sebab. Tak ada sebab. Bukan sebab PKP. Bukan sebab sakit. Tapi saja-saja. Nah, pergi makan di kedai boleh. Lepas tu menyorok. Menyorok tentang mana? Tak mahu bagi orang tengok malu. Itu munafik. Allah, banyak sangat. Banyak sangat dibimbangi orang macam ni. Kalau kata berjanji biasanya dia akan mungkir. Kemudian apa lagi di antaranya solatnya lalai, bagi lambat-lambat, buat bagi selesai semua kerja dia baru dia pergi semayang. Kemudian apa lagi? Solatnya ekspres. Kalau seorang-seorang punya laju lah semayang. Tuntang. Macam mak saya dulu dia kata, macam ayam patuk padi yang semayang. Dia kata, pergi lekas semayang. Kan budak-budak dulu jahat. Dia akan habis semayang. Punya cepat lah. Kawan tu baru rekaat pertama kita dah habis dah. Padahal kita tak berwuduk apa lagi waktu dia duduk berdiri atas sejadah dia. Tengok kawan tak bagi salam kita dah selesai. Punya cepat dia kata semayang lagu mana macam ayam patuk padi. Rokoknya entah sampai tak ada nak baca. Kan hari tu ada viral yang sembayang tarawih 23 rakaat di Indonesia. Berapa lama? 7 minit. 7 minit sembahyang 23 rakaat. Allahu Akbar. Itu di antara disebut orang munafik. Jemaah ramai melimpah-limpah sampai keluar. Hak pengikut imam tu pun jadi munafik. Nak pergi cari yang paling cepat, yang paling termudah. Itulah sifat munafik. Okey, kalau kata kita tengok. Kalau di kalangan pemimpin zaman Rasulullah dulu, Allah Ta'ala bagi sekok ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Yang punya kacau lah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman para sahabat, Mai Musailamah bin Kazab. Kemudian pada zaman Khalifah Utsmaniyah, Mai lagi. Nama dia Abdullah juga. Abdullah bin Sabah. Itu zaman para sahabat juga. Zaman para sahabat. Mai kepada zaman Saidina
Umar, Saidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ha? Abdullah bin Sabah ni dialah yang mengkafirkan para sahabat. Dialah yang bawa Syiah. Ni zaman Rasulullah dah pun wafat. Kemudian mai kepada zaman tabi'in. Mai kepada zaman tabi'in. Seorang lelaki yang berbangsa British yang mengaku Islam. Padahal dalam keislaman dia itu dia memecah belahkan kesatuan Islam menjadi beberapa pembahagian Islam tu. Tu yang kata ada Islam liberal. Ada Islam hakiki. Tu yang Islam macam-macam jenis Islam. Ha? Kemudian zaman moden ni yang terakhir ni tahun lebih kurang tahun 1924 dulu ni Kamal Atatürk. Kamal Atatürk di antara bapa munafik. Dengar kat orang Turki dia pemarah lah. Bapa munafik Kamal Atatürk yang mana dialah yang mengubah masjid menjadi gereja atau menjadi muzium. Dia yang mengubah bahasa dalam solat. Kita baca bahasa Arab, dia suruh ubah dalam bahasa Turki. Fatihah dibaca dalam bahasa Turki. Azan dilaungkan dalam bahasa Turki. Yang mana mengaji Al-Quran yang dikumandangkan di masjid tak dibenarkan sama sekali. Perempuan tak boleh menutup aurat, tak dibenarkan menutup aurat. Yang mana dialah di antara yang menghancurkan Khalifah Osmaniyah. Dia bawa apa? Dia bawa fahaman sekulerisme daripada sistem khalifah ditukarkan kepada sistem sekulerisme. Itulah Kamal Atatürk. Ni semua adalah bapa-bapa munafik. Apa kesudahan hidup mereka akhirnya hancur. Dihancurkan kehidupan mereka dengan sebab perbuatan mereka itu sendiri. Kita Alhamdulillah kita cuba didik kita jangan jadi sebab munafik ni boleh berlaku pada diri kita sendiri. Dalam-dalam tu elok-elok kita boleh jadi munafik. Tadi hang cakap lagu lain. Ni hang cakap lagu lain. Hang ni cakap yang mana satu betul? Tak lah tadi dekat dia aku kata gitu. Ni kat hang aku kata. Hang jangan habaq kat dia kata aku kata kat hang macam ni. Sebenarnya macam tu. Itu munafik. Itu munafik. Tinggalkanlah perbuatan yang sedemikian. Macam mana? Dia kata Rasulullah, cuba kamu istiqamahkan untuk sembahyang selama 40 hari dengan takbir yang pertama bersama imam secara berjemaah, nescaya kamu akan terlepas daripada sifat-sifat munafik tersebut. Sifat munafik ini paling kita takut, paling kita takuti kerana ia banyak membinasakan persatuan Islam, perjuangan Islam daripada zaman Nabi SAW dulu. Okey. Hadis seterusnya, man shalla bardaini dakhala al-jannah bighairi hisab. Kata Nabi SAW, barang siapa sembahyang 2 bardain, yakni sembahyang fajar dan sembahyang asar berjamaah, nescaya masuk syurga dengan tiada hisab. Sembahyang bardain. Apa dia bardain? Bardain ini asal daripada perkataan barat. Berodal. Bukan barota, bukan barat. Tapi barat. Barat ni apa maksud? Sejuk. Sejuk. Kenapa disebutkan di sini bardain? 2 sembahyang bardain. 2 sembahyang sejuk ni dia kata. Dan disebabkan dinamakan keduanya sembahyang bardain, yakni 2 sejuk. Kerana sembahyang akan keduanya pada 2 waktu sejuk pada siang hari. Iaitu pagi dan juga petang. Sembahyang apa ni? Sembahyang bardain. Ditafsirkan oleh ulama di sini sembahyang fajar dan sembahyang asar. Maksudnya sembahyang subuh dan sembahyang asar. Subuh ni memang pagi sejuk. Tapi kalau asar, dia dah dekat-dekat nak sejuk. Kalau tengah hari tu tengah panas. Kalau zuhur ni, kita kata memang tengah-tengah panas. Kemudian bila matahari dah semakin condong. Condong ke barat, suasana semakin sejuk. Itu kata setengah ulama dalam kitab yang kita baca, kitab Jawahar ni, dia kata sembahyang bardai ni fajar dan juga asar. Dan pada satu riwayat lain.
Pada satu riwayat lain, mereka mentafsirkan Bardain ini, dua sembahyang sejuk ini, iaitu sembahyang Isya dan juga subuh secara secara berjamaah. Sebab ada beberapa hadis daripada Nabi SAW, barang siapa yang bersembahyang Isya dan subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti mana dia berjaga malam. Dia berjaga sepanjang malam. Pahala orang sembahyang berjemaah, dia tak mangkit buat qiyamul lail pun. Dia cuma jaga solat jemaah dia, solat fardu, uh, jemaah Isya dan juga subuh. Maghrib dia tak termasuk di sini tau. Sebahagian orang kita tengok kat Maghrib tu ramai di masjid ke, di musola ke. Maghrib pakat api. Habis Maghrib dia pakat balik pakat api dah Isya. Rugi. Ada orang tak boleh letak pada Isya tu. Isya dan juga subuh. Sebab tu para sahabat ni hebat-hebat. Dia kuat berjiwa kental. Dia sentiasa mendirikan solat-solat berjemaah. Menjaga bahu ke bahu. Nah, lutut berlutut. Dia sembahyang memang betul-betul rapat. Kita jahat. Kita sembahyang nak luar-luar. Nak selesa. Saat lagi terduduk atas kaki kawan tu. Dia tu dah lah gemuk. Kita dah lah panas. Bagi luar sikit. Renggang sikit. Renggang sikit. Sebenarnya, kalau nak ikut para sahabat ni, dia bersembahyang jemaah. Bahu membahu. Bahu bertemu dengan bahu. Sampai kira tak ada ruang lah. Tapi, kalau kita tu nak duduk luar-luar, ambil lah. Ambil lah ni, dia bagi berjarak 1 meter, 1 meter. Setan gelak lah kat kita. Pada muka hampa kan, duduk berjarak. Alhamdulillah kalau boleh berjarak, dia tak bagi terapi semayang, lagi setan tepuk tangan. Pada muka hampa, semayanglah di rumah. Hampa punya mau kan? Hampa punya suka kan? Semayanglah. Duduklah di rumah, janganlah pergi mana-mana. Kalau nak pergi masjid pun, duduklah berjarak. Duduklah jauh-jauh. Pakatlah duduk syaitan di tengah-tengahnya, dalam keadaan bersukaria. Kenapa? Kerana soh tak dirapatkan. Tak boleh rapat. Sagi virus mai. Padahal tak rapat pun virus tu ada tu. Dah ada di tengah tu. Tu kata kalau lah nampak virus tu, kita pakat-pakat pergi bawa racun lah. Setiap orang pergi kena bawa reset. Bila nak sembung pada tempat yang kosong tu, dia doa datang situ. Tapi Allahu Akbar, kita tak nampak. Yang mana dia kata kalau kita jaga di antara solat Isya dan subuh itu secara berjamaah, maka kata Nabi SAW, nescaya akan masuk syurga bighairi hisab. Apa maksud bighairi hisab ini? Tanpa hisab. Tak kira banyak, tak payah timbang banyak-banyak. Dia ni di antara orang yang istiqamah menjaga solat fardunya, solat fardu jemaah bardain. Bagi dia masuk syurga. Tak usah cerita apa, tak usah kira apa. Dengan rahmat aku, kata Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dengan rahmat aku. Pemurahnya Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah. Amatlah rugi jikalau kita menolaknya. Rugi dia sebenar-benar rugi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, ada rezeki, esok kita sambung lagi kitab hadis kita lah. Yang ni kita akan sambung minggu depan, InsyaAllah Ta'ala. Baik, sebelum tu kita buka soalan. Ada apa-apa nak tanya, silakan. Tak kira lah sembahyang Jumaat ke, sembahyang apa ke. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak ada. Macam kita kan, kadang-kadang ada orang telefon kita, habis tu dia tanya, "Duk buat apa tu?" Tu kita kata, dah aku duk sapu-sapu je, hanya kita nak solat. Kita tak maulah nak balas cakap banyak-banyak, kita kata, tak gilah, telefon lain. Kita bohong dia, adakah tu munafik Ustazah? Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Ana. Adakah disifatkan kita sebagai munafik ketika kita menipu? Sebenarnya itu bukan masuk dalam munafik. Dengan sebab apa kita menipu? Sebab kita takut. Kalau kita bagi tahu, takut timbul riak. Kita nak lari dari satu sifat. Sifat riak itu adalah sifat munafik.
Kita nak lari daripada sifat munafik. Nak abang ni nak semayang. Amboi yang dia rajin semayang tu. Kita nanti kata, dia nanti kata untuk kita timbul sikit dalam hati kita. Dia tentu dah rasa kagum aku ni tengah nak semayang di telefon aku. Jadi kita nak lari daripada sifat riak itu. Kerana riak itu adalah salah satu daripada sifat munafik. Kita berbohong seketika. Saya kita telefon dia balik. Nah, adakah kita termasuk di kalangan orang munafik? Tak, insyaAllah. InsyaAllah tak, nah. Okey, baik. Berbohong yang diharuskan. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Syam. Ya, Ustazah macam ni, kita ni anak cucu main di rumah. Itu gini, sekali nak makan, lapar kan. Jadi kita ni nak sembahyang tak selesa lah sebab duk tengok itu. Jadi kita jadi lambat kan. Lebih sejam, 2 jam gitu. Macam mana tu Ustazah? Kira dia tu. Okey, baik Kak Syam. Kita faham dalam suasana kelam kabut dengan ada orang di rumah dah. Jadi kalau kata lebih sampai sejam 2 jam tu adalah amat tak baik. Utamakan solat terlebih dahulu, no? Utamakan solat sebab cerita Jabir radhiyallahu an, Jabir radhiyallahu an ni dia selepas Rasulullah wafat. Dia pergi ke satu pasar. Pasar di Madinah ni nama Pasar Unkaz. Dia masuk pasar. Dia masuk pasar dengar masuk waktu azan. Di dalam Pasar Unkaz tu orang tengah ramai tu. Peniaga-peniaga tak layan, tutup kedai semua. Dia pun tutup dengan kain lah macam di Mekah tu dah. Lepas tutup semua berlari meninggalkan perniagaan, perdagangan yang bersifat kewangan. Nampak ni orang nak beli. Dia pegang bil nak bayar. Tapi tutup terus kedai, tinggal pergi semayang. No, pergi semayang. Utamakan seruan agung terlebih dahulu. Sat lagi lepas semayang ramai lah nak jual ke nak apa. Macam itulah kita ambil kiasan dengan diri kita. Memanglah dalam keadaan suasana dalam rumah kita dengan anak cucu berceridau. Kita nak pergi semayang pun tak tenang. Lagi kita tak bagi dia selesai dulu. Abang ni tu nak kena pergi semayang apa duduk sat jangan buat apa-apa lagi. Sat lagi tu lepas semayang tu keluarlah main tengok hampa. Kena ada satu mujahadah, kesungguhan dalam diri kita untuk menunaikan kewajipan kerana dalam tu ada pahala banyak, iaitu menunaikan solat pada awal waktu. Kena mujahadah kat sana. Macam kita kenuri kan. Kita jadi tuan rumah pula. No, orang duk mai kan. Takkan kita nak tinggal, nak lari bersemayang. Akhirnya tuan rumah semayang Zuhur pukul 4 petang, tak boleh. No, tak boleh. Kita kena tinggal ni dah saya nak kena semayang tak apa. Bagi tahu wakil, siapa yang main suruh dia pemakan dulu. Suruh dia pemakan lillahi taala. Sehari kita keluar kita santuni tetamu. Mujahadah kat sana. Peringatan ni sama-sama untuk diri saya juga. Terima kasih Kak Syam. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang tadi bagi orang lelaki 40 hari kan sembahyang berjemaah dengan takbiratul ikram bersama imam dia bagikan 2 kan. Adakah setiap waktu ataupun macam kita kerja kan, lelaki kerja macam Zuhur Asar tu mereka tak dapat lah nak berjemaah. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Ini ada 2 hadis daripada Nabi SAW. Hadis yang pertama, Nabi kata selama 40 hari berturut-turut, bukan 40 hari, 40 waktu berturut-turut, iaitu daripada dikira subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi bermakna selama tempoh 8 hari. 8 kali 5 dapat 40 waktu. Kita dapat sembahyang berjemaah dengan imam pada takbiratul ihram yang pertama. Ada satu hadis tu. Dan pada satu pendapat hadis yang lagi satu, Nabi SAW menyebut sembahyang isya dan subuh secara berjamaah selama 40 hari. Selama 40 hari, jikalau kita dapat istiqamahkan perkara itu, maka terlepaslah daripada neraka dan terlepaslah daripada
sifat munafik. Jadi ada 2 hadis yang dibawa datang daripada Rasulullah. Maka bagi orang yang bekerja, dia boleh ambil pada hadis yang kedua. Istiqamahkan solat Isya dan juga subuh secara berjamaah dengan takbir yang awal dengan imam, insya-Allah taala. Bagi yang tak bekerja, maka dia boleh mengambil pada hadis yang awal tadi, iaitu 40 waktu secara berjamaah dengan takbir yang pertama dengan imam. Wallahu a'lam. Okey Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Teh, silakan Kak Teh. Ustazah, kita semayang dah habis dah tahiyat akhir tu, kita baca kan. Lepas tu bila kita baca, kita ralik, kita macam lupa nak angkat syahadah tu tangan. Kita kata sebut tapi tak angkat jari tu. Macam mana tu? Kena sujud sahwi ke ataupun batal dah semayang? Okey, baik. Terima kasih Kak Teh. Ya, kan kita ada syahadah kan? Dalam tahiyat kita ada syahadah ya. Ya. Sampai ke tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian sampai asyhadu an la ilaha illa. Tang illa tu baru kita disunatkan. Saya ulang. Sunat. Disunatkan untuk kita mengangkat jari telunjuk pada perkataan asyhadu an la ilaha masuk illa tu baru angkat jari ni. Illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada pendapat mengatakan kalau kita terus nak pacak pun boleh. Kalau kita nak letak lagu tu pun boleh. Tetapi andai terlupa, maklumlah manusia seperti kita ni kadang terkalit, otak kita melayang, kita lupa nak angkat jari tu. Maka tak mengapa, tak perlu buat sujud sahwi dan solat itu pun tak batal. Kerana mengangkat jari hanyalah sunat semata-mata. Tak angkat pun tak apa. Nah? Jadi tak apa. Nak kata nak? Tak mudarat. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ni? Dia Ya, nak tanya soalan pelik sikit ni. InsyaAllah. Adakah manusia nanti dia boleh menuntut jin yang menzalimi dia dekat dunia ni? Itu dia soalan ni. Okey, baik. Terima kasih. Bolehkah manusia menuntut jin yang menzaliminya? Boleh. Di dunia ni, bila dia pernah menzalimi kita, dia ganggu kita, dia kacau kita sehingga kesihatan kita terganggu, akal fikiran kita terganggu, keharmonian rumah tangga kita terganggu. Boleh tak dia tutup? Boleh. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia ini untuk hidup di dalam satu kelompok yang sama. Oleh kerana keistimewaan jin, mereka tak dapat dilihat. Jin yang jahat ni dia ambil kesempatan mengganggu kehidupan manusia yang nampak nyata. Kita yang lemah, yang memang tak nampak dia, selalu menjadi mangsa. Dan di akhirat nanti, dia akan dipertanggungjawabkan di atas segala perbuatan, di atas segala kezaliman yang dia pernah lakukan kepada manusia, hasil daripada kelemahan manusia sebab tak nampak dia. Dia buatlah kat kita macam-macam sebab kita tak nampak. Jadi di sana nanti, di akhirat nanti dia juga akan diadili. Macam mana kita dihisab, ditimbang, dihitung pahala dan dosa, macam itulah juga makhluk jin. Dia juga akan dihisab, ditimbang, dihitung pahala dan dosanya. Jadi jangan kata jin, binatang pun sama-sama apa dihisab. Hang balas kat aku balas kat. Begitu juga kita dengan makhluk yang bernama jin. Wallahualam ji. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Syimah. Tadi kan Ustazah katakan kita katalah okey kita semayang kita semayang jemaah lah kan, masa kita katalah kita bermusafir. Bila kita buat masa zuhur tu kita buat pasal ada semayang jemaah, kita join sekali dengan jemaah. Tapi lepas tu kita niatkan dalam hati nak jamak kan. Jadi kita boleh buat kasar tak sekali tak? Macam masa semayang asar tu kita ingat kita buat dua aja. Bolehkah? Ya, baik betul Kak Syimah. Kita tamam dengan imam. Sempurna 4. Kemudian dalam sembahyang tu kita dah niat. Saat lagi lepas sembahyang ni aku nak buat jamak dengan asar. Bila buat jamak dengan asar, boleh tak kita nak kasar? Boleh.
Dibolehkan untuk kita buat jamak qasar. Padahal tadi kita tamam. Yang ni kita boleh qasar. Boleh. Diharuskan. Itu satu rukhsah. Satu hadiah daripada Allah Ta'ala. Allah Alam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, habis Ano? Kalau habis saya sudah dulu Ustazah. nak. Ya, silakan. Maaf. Ya, Niza. Okay, Ustazah, yang tadi Ustazah cerita yang pasal sahabat Rasulullah nama Abdullah ni kan, dia merungut Ustazah kan? Ya, betul. Ustaz, maksud Ustazah kalau kita merungut tu dalam hati Ustazah, apa yang kita buat kan? Adakah merungut tu datang dari syaitan atau nafsu kita? Okey. Dan macam mana nak cara mengatasi dia? Okey. Baik. Terima kasih Nizana. Merungut ni sebenarnya dia datang daripada nafsu yang dihasut oleh syaitan. Nah, jadi dua-dua lah. Nafsu pun nafsu, syaitan pun syaitan. Itu adalah rungutan yang kadang-kadang dia memang main dalam diri kita. Nah, kalau letih sangat, aduh, tak laratnya. Awak lah gitu, ini, itu, ini. Itu di antara rungutan yang selalu hadir dalam diri kita. Macam manalah kita nak hindarkan daripada sifat merungut ni. Nah, sebagai manusia yang lemah seperti kita, rungutan tu selalu sangat hadir. Nah, waktu kita tertekan, waktu kita tak sihat, waktu kita sakit, nah. Jadi macam mana kita nak menghindarkan perasaan daripada rungutan ini? Gantikan dengan Allahu Akbar. Berilah kekuatan pada aku, ya Allah. Gantikan rungutan itu dengan zikrullah. Gantikanlah rungutan. Itulah satu-satunya yang Rasulullah ajak kepada Abdullah bin Umi Maktub. Tukarkanlah setiap rungutan kamu, segala kesakitan, keluh kesah itu dengan kamu menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nak bangkit tu sakit tau. Allahu Akbar. Awak lah. Panjang sangat bunyi Allahu Akbar. Sakit. Menukarkan dengan zikrullah. Allah Alam. Niza. Terima kasih Niza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan. Ustazah, kan selalu kita nak kubur. Nak jumpa siapa kita nak masuk kubur bagi salam. Ya. Lepas tu kita salam assalamualaikum ya ahlal diyat, dan orang kata, tapi nak lebih tambah daripada kita kena niat kita yang kita nak akan datang juga. Ya. Saya tak tahu je sebenarnya. Ni saya niat Melayu. Nak cakap dalam bahasa Melayu, cakap Melayu. Cakap Melayu lagi baik. Betul, nanti orang kubur kata kita ni action lah, yang akan datang juga. Cakap Melayu nak. Ya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diar. Itu cakap Arab nah. Kami pun nak main juga no. Tempat ni kami akan ziarah juga. Kami nanti duduk juga bersama-sama. Tak ada apa nah. Boleh nah. Boleh Kak Faizah no. Orang kubur tak boleh kata apa dah. Kat orang hidup yang duk kata kat orang nanti ni. Cakap dah. Ya. Apa cakap Melayu pun tak boleh. Apa kalau nak sebut Arab je lah. Nak sebut Arab. Tak payah sebut Arab, sebut Melayu. Lagi baik kita faham. Allah Maha faham. Bahasa tu Allah yang cipta. Cakap Melayu lagi baik. Nah? Okey Kak. Nah? Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okey nah. Saya sudah dulu insya-Allah nah. Esok kita kembali ke alam maya insya-Allah dengan rezeki daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a warzuqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Semua, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sallallahu ala Kak Syam kan Kak Syam? Kak Syam baca doa. Terima kasih. Ya Allah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Ya mujib basailin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal. تقبل Terima kasih Kak Syam. تقبل يا Besok كريم. jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye Kak Syam, Ana Bye. semua. Bye.